السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan, pekerja HUKM, HUTM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya dapat sama-sama kita bertemu dalam siaran kuliah Zuhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini sebahagian daripada himpunan amal kita bersama yang bakal kita persembahkan ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai perhimpunan, pertemuan dan perpisahan kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertemuan yang terbina di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu membolehkan setiap penghuninya mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi'in, doa berpanjangan buat umat Islam seluruhnya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita menghadapi ujian pandemik ini, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan sememangnya hakikat kehidupan ini adalah untuk diuji. Maka lagi banyak kita diuji, maka lagi tinggi darjat diangkat. Lagi banyak diuji, lagi banyak dosa diampunkan. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dahsyat diuji adalah anbiya. Asyaddun nasil bala al-anbiya. Para nabi adalah manusia yang paling dahsyat diuji. Kemudian orang-orang soleh, kemudian al-amthal kal-amthal, orang yang seperti mereka. Jadi kalau dah nabi itu diuji, kemudian orang yang soleh diuji, maka kalau kita diuji, maka kita ada persamaan. Syukur pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran, banyak sebut tentang ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan akan kami balakan pada kamu, iaitu ujikan pada kamu, berupa hilangnya harta, hilangnya nyawa, hilangnya tanam-tanaman. Dan beruntunglah mereka yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala beritahu lagi dalam suratul Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan mati dan hidup liyabluwakum,
Perkataan bala juga digunakan. Walanabluwannakum liyabluwakum. Jadi bala dari sudut perspektif Quran adalah ujian yang mengangkat darjat. Cuma bala dari sudut literally, maksud yang kita sebut bala tu bencana, musibah. Tapi dalam Quran bala disebut berkenaan dengan ujian mengangkatkan darjat atau mengampunkan dosa lah, biasanya begitu. Allah turunkan ujian dengan mati dan hidup untuk menguji siapa di kalangan manusia yang paling taat, yang paling baik amalan dia. Maka hadapilah ujian itu tuan-tuan perempuan dengan memandang hikmah. Hikmah ini adalah martabat ilmu yang paling tinggi. Nak dapatkan hikmah ni, dia kena apply ilmu yang dia ada. Manusia akan marah bila dia tak tahu ataupun dia tidak kuasai sesuatu perkara. Manusia ni dia musuh kepada perkara yang dia tak tahu. Itu manusia. Kalau dia tahu, dia akan berdamai. Kalau dia tahu, dia akan berdamai dengan benda yang dia tahulah. Nah, begitu. Kalau dia tak tahu, dia akan berada dalam keadaan marah, duka cita, takut sebab tak tahu. Kalau kerja tak confirm, penuh dengan uncertainty, ya ke kerja, risaulah, takut kena berhenti pula, cari kerja lain lah, cari kerja yang confirm. Biar gaji sikit, yang penting confirm kerja. Kita nak ada security. Manusia musuh kepada benda yang dia tak tahu. Jadi nak tahu maksudnya kena ada ilmu. Kita dapat satu berita, maka itu maklumat. Lepas tu kita dapat maklumat itu, kita proses, kita kaji, kita baca buku, buat kajian, collect data, jadi ilmu. Nak dapat hikmah adalah apply ilmu itu. Semua orang berilmu tapi tak ada hikmah. Orang yang ada hikmah maka ilmunya sempurna. Hikmah ni maksudnya dia boleh nampak beyond, lebih dari apa ujian yang dia sedang hadapi. Oh, patutlah aku kena uji sebab Allah nak beli aku dengan syurga. Nampak? Dia ada sebab. Oh, alhamdulillah. Orang langgar kereta kita boleh marah. Tapi kita tak marah. Mungkin ada salah silap aku, ya Allah nak ampunkan. Itulah hikmah. Dia tak nampak kereta kena langgar. Dia nampak ada hikmah di sebalik pelanggaran itu. Disebabkan dia langgar, dia parking tepi, bergaduh dengan orang belakang, lepas tu dia jalan balik, depan tu ada tanah runtuh. Kalau dia cepat tadi, dia dah termasuk dalam tanah runtuh tu. Baru dia nampak, ya Allah, syukurlah aku kena bergaduh tadi. Ada orang gaduh bila kena, siapa pun marah tuan-tuan. Kita punya kereta orang langgar, kita marah lah. Pergi belakang, awak ni kalau tak pandai bawa kereta, jangan bawa kereta lah. Pegang ni, kuali di dapur. Bukan pegang steering kereta. Tapi nilai dia jatuh. Nak tinggikan nilai, di saat kita boleh marah, kita sabar. Maka nilai kita mahal. Dalam sebuah kedai, ada gaji rendah, ada gaji tinggi. Sebab apa gaji rendah? Kalau gaji rendah ni sebab benda yang semua orang boleh buat, tak ada signifikan sangat pun. Kerjanya susun barang. Kalau dia berhenti hari ni, esok orang boleh cari ganti dah. Tapi kalau dia manager, kalau berhenti hari ni, HQ pening, siapa nak jadi manager? Pasal dia tahu collect barang, dia tahu siapa nak datang, dia tahu nak letak mana. Manager berhenti, jadi pening sikit HQ nak cari replacement. Jadi kalau kita di saat diuji kita marah-marah, jadi kita punya nilai macam orang biasa, kebanyakan orang. Tapi kita sabar, maka nilai kita naik. Gaji mahal sikit lah. Orang langgar kereta kita sabar, tenang. Pergi belakang, dah pecah dah bumper kereta saya. Tak apalah, kita pergi balai je lah, settlekan. Nampak lebih tenang dan cool. Walaupun menyerap bumper pecah. Bini pun kata, abang tak marah ke bang? Dia langgar kita ni. Ada kalanya kita kena sabar, kata suami. Bini pun tengok side mirror, patutlah sabar. Yang langgar ni abang Sado. Boom. Sabar hanyalah satu-satunya pilihan yang ada. Pasal yang langgar tu abang Sado. Kalau perempuan yang langgar tu mau dia suruh pegang kuali lagi.
Ada pula situasi di mana bila dia diuji, lalu dia meredai ujian itu. Boom. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun pergi belakang. Tak apalah encik, bumper saya pun dah patah, saya pun tak kisah sangat. Saya pun nak cepat, encik pun nak cepat. Saya kalau masuk bengkel kita ni kan 5 hari tak boleh buat kereta. Saya tak boleh, tak ada kereta. Tak apalah, kita selesai je lah. Ni dia redha. Nilai dia lagi naik daripada orang yang sabar tadi. Yang dilanggar tu pula bising. Encik tak apalah, encik ikat bumper dengan dawai, saya kereta bawa keluar showroom. Bezalah dia punya tahap dia tu. Sebab kawan tu bawa keluar showroom, dia nak claim dia punya takaful kereta. Yang kawan ni ikat dengan dawai je, jatuh pun ikat balik, tak ada masalah lah. Pakcik punya kereta dawai. Pakcik ada takaful tak kereta ni? Tak ada dah 5 tahun buat kereta tak ada insurans. Patutlah tak kisah. Contoh ada orang redha. Tapi lagi tinggi nilai dia iaitu orang yang syukur. Di saat diuji dia bersyukur, maka lagi tinggi nilai dia. Tuntung alhamdulillah. Ni level dia lagi tinggi lah. Nak sampaikan boleh bersyukur di saat diuji, maka dia kena ada ilmu. Nak sampai boleh bersyukur ni dia ada hikmah. Hikmah ni martabat ilmu yang paling tinggi. Hikmah adalah martabat ilmu yang paling tinggi. Dia kena dia terus nampak hikmah. Allahu Akbar. Ilmunya tinggi tuan-tuan. Para wali Allah, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah tidak ada khawfun alaihim, tidak ada ketakutan dan mereka tidak sedih. Tenang je. Pakcik, motor kena curi? Tak apalah, orang nak curi, dia perlukan motor tu, tak apa, alhamdulillah. Pakcik, rumah terbakar? Alhamdulillah, dapatlah banyak sikit masa pakcik duduk iktikaf di masjid. Sebab tak boleh nak duduk mana, duduk masjid lah. Pakcik, beg duit hilang? Alhamdulillah. Nanti ada orang tu sedekah pakcik, boleh buka tabung, banyak sikit dapat. Dalam wallet tu pun ada RM3 je katanya. Maksudnya setiap ujian datang dia selalu nampak hikmah, maka dia punya tingkatan dia tinggi. Jadi kita ceritakan pada tengah hari ni tuan-tuan, orang-orang yang memiliki kelebihan ilmu. Kita sambung pengajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin maksudnya ihya, menghidupkan. Ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Begitulah secara literally maksud bahasa Ihya Ulumuddin. Yang pertama yang kita bicarakan tadi berkenaan dengan ilmu. Untuk hidup ini kita perlukan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa nak dunia, dia kena ada ilmu. Siapa nak akhirat, dia kena ada ilmu. Siapa nak dunia akhirat, dia mesti ada ilmu. Bahkan manusia mengangkat darjat orang yang ada ilmu beberapa darjat yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang menuntut ilmu ini beberapa darjat yang lebih tinggi. Baik. Di dalam Quranul Karim Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Artinya Allah mengakui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain daripadanya, dan malaikat-malaikat mengakui, dan orang-orang berilmu yang tegak dengan keadilan. Surah Ali Imran ayat ke-18. Hanya sahaja orang yang ilmu ini dia mengakui tiada Tuhan melainkan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah di kalangan orang yang memiliki ilmu. Al-ulama ni maksudnya yang memiliki ilmu dalam konteks kenal siapa Allah. Jadi kalau ilmu itu tidak membawa kepada pengertian kenal Allah, maka dia tidak boleh diklasifikasikan sebagai al-ulama. Ilmu mesti sampai ke peringkat kenal Allah. Rasa di dalam hati Allah itu dekat. Walaupun dia tidak melalui perjalanan pendidikan agama yang formal, tetapi rasa cetuskan di dalam hatinya tentang takut pada Allah Ta'ala itu wujud, membuak-buak.
Maka dia boleh mencapai salah satu kriteria orang yang memiliki ilmu, al-ulama. Kalau dia faqih dalam bab fiqh memang dia tapau habis, bab hadis dia tapau habis, tapi tiba-tiba pergi dandut. Dandut pun dia pergi, karaoke pun dia sapu, kan? Kedai sport toto pun dia beli. Tapi dia seorang yang pandai ilmu agama. Dia kita tak panggil orang ulama. Walaupun PhD holder, profesor, doktor, apa semua tu dia ada, tapi kita buat tangkapan, tengok dia dekat gelap malam pula dandut. Jadi dia automatically tergugurlah title seorang ulama tu, walaupun dia PhD hadis contohnya. Orang yang mungkin dalam bidang perubatan, dia belah badan manusia, anatomi itu dia tengok buah pinggang, Allahu Akbar, kompleksnya ciptaan Allah Ta'ala, tercetus rasa takut pada Allah Ta'ala. Itu sebahagian daripada sifat-sifat al-ulama dia telah pun miliki. Rasa dia tengok bintang, ya Allah, hebatnya Allah ciptakan matahari, terbakar combustion di dalam vacuum. Allah, macam mana Allah ciptakan pembakaran dalam vacuum? Kita pembakaran mesti ada udara. Ni kalau kita buat bekam tu, masukkan api, tutup cawan, habis udara, api pun padam. Tapi Allah ciptakan matahari terbakar beribu-ribu tahun, tidak ada udara. Dahlah terbakar tanpa udara, asap pun tak nampak. Dahlah asap pun tak nampak, apa yang dia bakar pun kita tak boleh nak tahu. Kita kalau bakar sampah, at least nampak sampah tu. Habis sampah, habislah api. Matahari ni terbakar tuan-tuan, sampah pun tak ada, abu pun tak ada, asap pun tak keluar. Allah jadikan matahari. Dia kaji ilmu falak, rasa takut pada Allah tu membuak-buak, tinggi martabatnya, boleh memiliki salah satu kriteria orang yang ada maksud al-ulama. Begitu, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu dan orang-orang yang padanya ada pengetahuan tentang Al-Quran. Orang yang ada pengetahuan tentang Quran ini tinggi martabat di sisi Allah Ta'ala. Ilmu itu adalah ilmu yang kita boleh fahami, dia faham Kitabullah, ilmu Quran. Ilmu Quran ni tuan-tuan menerobos semua bidang Quran. Ketauhidan, ilmu falak, ilmu sains, semua ada dalam Quran Karim. Bagaimana Allah cipta, gambarkan berkenaan dengan pembentukan janin dalam perut ibu, pembentukan embrio, zygote, apa semua ni, sampailah cukup detail 40 hari. Sains tak sampai discover lagi, Quran dah advance. Tercetusnya Big Bang Theory, Quran dah sebut lama dah, advance. Sains baru discover, ada Big Bang Theory. Banyak macam-macam pembentukan ni, kitaran ni, condensation, matahari, air naik turun, naik turun, itu dah sebut dalam Quran lama dah. Bagaimana Allah Ta'ala gambarkan satu ilmu, iaitu manusia kalau boleh ditidurkan, dia boleh beyond 309 tahun. Ashabul Kahfi. Yang ni sains belum discover lagi. Sains belum jumpa formula macam mana nak panjangkan umur manusia sampai 300 tahun. Kalau ada, siapa nak ambil pun tak tahulah, kan? Mau dah habis luluh lah kita punya badan ni 300 tahun. Ashabul Kahfi Allah buktikan boleh jadi, ya? Tidur dalam keadaan guanya, keadaan sedemikian, tak makan, bangun tidur, dia bertanya, berapa lama kita tidur? Yauman au ba'da yaum, satu hari atau setengah hari je. Maksudnya bangun tidur tu tak ada penuaan. Ni sains belum discover. Sains kalau nak anti penuaan, dia bubuh bedak lah, bubuh serum lah apa. Tapi Allah sebut tidur boleh awet muda. Jadi tuan-tuan jangan risau. Kalau nak tidur silakan, saya tak ada masalah. Pasal itu tips awet muda. Tapi jangan cari alasan ni nak masuk Ramadan ni, tidurlah. Tidur berpahala katanya. Dia boleh tidur lepas bersahur,
Bangun kejap solat zuhur, sambung tidur balik. Lepas asar bangun, lepas tu pergi bazar Ramadan, lepas tu pergi beli barang Ramadan, letak depan isteri kat meja berbuka. Allahu Akbar, betul lah ustaz cakap. Kenapa bang? Iyalah ustaz pesan akhir zaman ni siangnya pendek, malamnya panjang. Abang rasa baru je bersahur, dah nak berbuka. Ya, suami ni abang jangan cakap banyak. Abang tidur tau hari ni 10 jam tidur. Lepas tu abang kata siang pendek. Banyak cantik, saya dah pagi sampai petang duduk di dapur. Nak masuk Ramadan ni tuan-tuan, kena semangat sikit lah masuk Ramadan. Kita nak sambut Ramadan ni macam nak menyambut VIP datang. Ada orang sambut Ramadan ni macam sambut postman. Kita tak raih pun postman tu, tak ada pun bagi air. Dia tak minta pun, kita pun tak nak bagi. Dia letak barang, bang saya balik dulu, boom. Dia tak cakap pun, dia belah macam tu je. Kita tak nak Ramadan macam postman singgah rumah kita. Kita tak nak Ramadan hanya macam kawan yang lama tak jumpa. Assalamualaikum, siapa jumpa datang. Kita buat macam tak ada apa je. Ataupun jiran sebelah datang rumah. Dia makan, kita makan. Apa kita makan, dia makan. Kau macam tak tahu je. Tu pecah ais, pergi. Nak tumpah belair, alah buat macam rumah sendirilah, macam tak tahulah. Pinjam berus gigi tu pun tak apa, tak ada masalah, pasal kawan biasa. Pinjam berus gigi, masak betul. Kita nak menyambut Ramadan ni macam VIP sampai, macam bapak pengantin, macam pengantin sampai tu, baru semangat. Dengan bunga mangga, dengan kompang, dengan VIP list senarai nama VIP sampai dengan kek, dengan selawat pengantinnya. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik. Tu selawat pengantin. Tuan-tuan bagi yang lupa, pressure sikit lah. Kalau lupa juga, kena kahwin semula lah. Simple je. Tu sikit semangat tu. Ustaz lama dah tak dengar selawat ni. Kita nak bagi semangat sikit. Ikut dah rasa nak naik pelamin tu. Kita nak menyambut Ramadan tu macam itulah tuan-tuan. Jadi maksudnya bangkitkan semangat menuntut ilmu untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Lebih kurang 2 bulan sahaja lagi. Lebih kurang 60 hari dah. Ni dah masuk 2 Rejab. 1 Rejab. Kemudian 2 Rejab malam kau. 3 Rejab. Kemudian Rejab, Syaban, Ramadan. Pejam celik Ramadan. Kita pun tak tahu sama ada kita boleh jumpa Ramadan tahun depan pun tak tahu. Jadi apa yang ada ni hargai dan taatlah. Ya? Mati bukannya syarat untuk sakit dan tua. Ada yang muda mati dulu, ada yang sihat mati dulu. Tidak ada syarat pun kena mati mesti sakit ataupun tua, tidak. Sekarang ni lagilah. Covid ni lagilah mati macam tu je. Yes, minggu lepas boleh cyclist, tiba-tiba dia positif, 3 hari masuk ditidurkan, lepas tu dah tak ada, seminggu je. Orang yang keluar masuk HUKM sihat pula. Kan dah 3 tahun nak ulang-alik HUKM, okey lagi. Dia kena Covid, jalan dulu. Dia tidak ada syarat untuk sakit, tidak ada syarat untuk tua untuk dimatikan terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan. Berkatalah orang-orang yang berpengetahuan, malang nasibmu, pahala dari Allah lebih baik untuk orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Ayat ini menjelaskan bahawa tingginya kedudukan di hari akhirat diketahui dengan ilmu pengetahuan. Again, orang yang nak melakukan taat, orang yang nak boleh berdamai dengan takdir ini, orang yang nak bersangka baik dengan ujian, dia perlukan ilmu. Dan ilmu boleh menyebabkan seseorang itu martabatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mencetuskan tindakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan ilmu yang pertama, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa yulhimhu rusdah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, nescaya Allah akan berikan dia kefahaman dalam bab agama dan diilhamkan petunjuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Orang yang ada ilmu ini, faham ilmu agama ni, maka itu adalah syarat untuk Allah berikan dia kebaikan dunia akhirat. Man yuridillahu bihi khairan. Maka disebabkan Allah nakkan dia kebaikan, Allah akan berikan dia kefahaman agama. Dan disebabkan Allah akan izinkan dia faham agama, maka Allah akan ilhamkan dia untuk selalu pergi kelas-kelas agama, pergi mengaji agama, pergi ada masa untuk beli buku, baca buku, boleh dengar YouTube tentang kuliah-kuliah agama. Allah bagi ilham tu. Sebagaimana Allah Ta'ala pernah berikan ilham-ilhamnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang bukan Nabi di dalam Quran. Allah ilhamkan kepada mak Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil. Itu ilham. Emak Nabi Musa ni dia bukan Nabi, tapi ceritanya di dalam Quran. Sebab dia seorang yang baik, maka Allah ilhamkan hanyutkan Musa di sungai Nil. Saya kira tidak ada siapa yang waras pemikirannya sanggup menghanyutkan anak di sungai. Tak ada. Paling kurang pun sumbat dalam hutan ke, letak kat mana ke, tidak akan hanyut dalam sungai. Apatah lagi sungai Nil, tuan-tuan. Sungai Nil bukan sungai Gombak, sungai Kelang. Kecil je. Sungai Nil ni bapak punya besar. Ya? Anaconda pun ada ke maknya. Tapi cekal dengan mak Nabi Musa, kerana ilham Allah Ta'ala berikan kepada mak Nabi Musa, dihanyutkan Nabi Musa di sungai Nil. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham. Allah Ta'ala juga telah mengilhamkan para Ashabul Kahfi untuk ditidurkan dalam gua, masuk dalam gua, tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan kepada Ali Imran, kepada Zulkarnain. Mereka ni bukan Nabi, mereka bukan Anbiya, tapi cerita mereka termaktub dalam Quranul Karim. Tidak ada siapa yang boleh mengaku dirinya Islam melainkan kena beriman kepada cerita-cerita mereka. Jadi kita juga boleh mendapat ilham yang sama, dengan syarat kita menuntut ilmu, ataupun kita menelusuri perjalanan menuntut ilmu. Ya? Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Dalam hadis ini Nabi SAW gunakan fi'il jazam. Jazam ni maksudnya syarat dan jawab syarat. Yufaqqihhu, tak disebut yufaqqihhu ada mati. Maka Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah nak dia dapat kebaikan, Allah pastikan dia difahamkan agama. Kemudian Nabi SAW sendiri menyebut dalam sebuah hadisnya, yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard. Isi langit dan bumi akan meminta ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang-orang yang diberikan ilmu. Hadis riwayat daripada Abu Darda. Subhanallah. Orang yang alim ataupun orang yang menelusuri perjalanan menuntut ilmu, tuan-tuan, maka dia layak untuk didoakan oleh seluruh di langit dan di bumi. Ni hebat orang yang ada ilmu. Seluruh binatang di atas muka bumi, seluruh makhluk yang berada di atas yang tidak ada nampak, mendoakan kebaikan orang yang ada ilmu dan mengajarkan ilmu kebaikan pada orang lain. Seorang guru, seorang cikgu, seorang pensyarah, seorang yang mengajar kebaikan, walaupun satu huruf je dia ajar, dia layak mendapat doa daripada binatang. Binatang-binatang walaupun kita nampak mungkin tak ada signifikan nilai sangat dalam hidup kita, tapi dialah nanti menambahkan saham-saham sikit. Bila kita berhadapan di Allah Ta'ala, pernah mengajar kebaikan, binatang semua mendoakan, ya Allah, dia ni pernah buat baik, ya Allah, mengajar kebaikan, berikan kebaikan. Binatang kenal siapa taat, binatang kenal siapa buat maksiat. Sebab tu tuan-tuan perempuan selalu buat ibadat, buat baik. Kalau nak buat maksiat, kalau tak nampak orang, at least malulah dekat cicak tu. Cicak. Cicak. Dia bercut dia chatnya kita. Baru nak tengok TikTok dalam surau. Okay, tak jadi. Cicak berdecut dia chat.
Baru nak tikam nombor ekor, nampak tikus. Tikus pun tak jadi tikam. Kan? Ya, ada yang suka tikam nombor ekor. Bawa nombor ekor pergi surau pula tu. Ya, tengah rukuk jatuh nombor. Allah, jatuh pula dah. Nah, Bilal pun tengok 3655. Bilal pegang poket dia, nasib baik bukan nombor aku. Ni Bilal tempat lain, bukan Bilal di sini tuan-tuan. Ni Bilal London. Bilal pun tikam juga. Dia kata, ni ikhtiar ustaz. Banyak cantik ikhtiar tikam nombor ekor. Aduh, pening Dia tak faham maksud ikhtiar dengan gambling. Dia tak faham. Boleh pula gamble, dia kata ikhtiar. Alah ustaz, RM10 je. Kalau tak dapat tu saya consider sedekah. Banyak cantik. Ya, dia pakai akad sedekah pula. Aduh, pening betul. Dia subhanallah, binatang mendoakan orang yang buat baik. Satu lagi ibadah yang membolehkan kita dapat doa binatang, antaranya adalah muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ni binatang akan tengok, oh dia ni menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, dia pernah melaungkan syahadah seluruh agama dengan naungan azannya. Jadi sebab tu tak berapa nak adil kalau kita ada suara sedap. Kalau karaoke, lagu Jamal semua kita tapau, tapi tak pernah azan. Lagu Jamal, lagu Mawi, lagu Salim, lagu Zamani, semua dia hafal. Ya, sambil-sambil buat kerja tu, kepadamu kekasih. Azan tak pernah, rugi. Paling kurang azan lah di surau Ibnu Sina ni tuan-tuan. Pergi bincang dengan ustaz saja, ustaz. Saya kalau boleh nak azan satu waktu boleh. Silakan, no problem. Asal boleh subuh pun tak apa. Subuh cuma tak ada orang lah. Sendiri azan. Ustaz, saya ambil subuh hari ni sebab nak dapat kelebihan binatang bersaksi yang kita pernah melaungkan azan. Ini lagu Jamal dah tahu, azan tak pernah, rugi. Binatang tengok apa ni, suara Allah bagi tapi tak pernah azan. Karaoke dia pegang. Contoh Baik. Maka kata Nabi SAW, antara kelebihan orang yang berilmu juga, afdalun nasil mu'min al-alim alladhi tija ilaih nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsah. Manusia yang terbaik adalah mukmin yang ada ilmu. Jika diperlukan, maka dia sangat berguna. Dan jika dia tidak diperlukan, maka dia dapat menguruskan diri sendiri. Hadis Al-Baihaqi. Jadi manusia yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kalau dia berilmu, dia sangat bermanfaat kepada masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan, secara kesimpulan yang boleh kita ambil pada tengah hari ini, dalam kehidupan kita selalu diuji. Sama ada ujian itu berupa kesusahan, ujian berupa kesenangan, ujian berupa meninggalkan maksiat. Itu semua ujian lah. Nak menghadapi ujian, kita perlukan hati yang kuat. Hati yang kuat ini mesti disuntik dengan ilmu. Kalau hati yang tidak disuntik vaksin ilmu ini, maka dia akan terdedah dengan macam-macam virus. Virus dengki, virus tamak haloba, virus malas nak buat ibadat. Ini semua virus. Orang yang boleh taat kepada Allah Ta'ala, dia boleh pergi masjid di saat azan subuh berkumandang, bukan fizikal yang kuat, tetapi hati yang kuat. Kalau katalah fizikal yang kuat akan membolehkan seseorang itu ibadah, nescaya penuh surau dengan abang sado. Semua Malik Nur belaka. Semua bicep macam Malik Nur, macam Sajadi Samad. Tapi bukan fizikal yang kuat menentukan orang boleh taat. Kalau di surau masjid di kampung-kampung ataupun di bandar-bandar, kadang-kadang ada pakcik duduk atas kerusi roda lagi. Yang boleh maraton, yang boleh lari pace 4 km, 5 km ni, masjid pun tak sampai. Pace 4 tu, laju tuan-tuan, lari kilometer pace 4 ni macam Kipchoge katanya. Laju kan. Nak pergi mana laju tu bang? Nak kejar pace katanya. Petang-petang baru beli jam Garmin, dia nak tunjukkan dia boleh pace 4.